Alhamdulillah, Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberikan nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Nikmat Islam, iman Allah berikan pada kita. Tidak semua orang mendapat nikmat iman dan Islam. Zaman sekarang tuan-tuan, penduduk dunia ada lebih kurang 7 bilion ke 8 bilion? 7. Lebih kurang 7 lah. Yang Islamnya lebih kurang 2 bilion, kan? Ramailah, maknanya majoriti itu, kan? Tapi Nabi SAW menyebutkan, walaupun jumlah kamu di akhir zaman nanti ramai, tapi kamu seperti buih di lautan. Maknanya ombak bawa ke tepi, kamu ke tepi. Ombak bawa kamu ke tengah, kamu pun ke tengah. Orang Melayu sebut macam lalang, kan? Angin tiup ke kiri, dia ke kiri. Angin tiup ke kanan, dia pun ke kanan. Maknanya pendiriannya tak kukuh. Itu satu tuan-tuan. Satu lagi, keadaan kekuatannya pun tidak kukuh. Kenapa tuan-tuan? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika sahabat bertanya, adakah jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah? Nabi kata, bahkan jumlah kamu ketika itu adalah ramai. Maka tuan-tuan, Nabi sebut, tetapi kamu ditimpa dengan satu penyakit. Penyakit apa tuan-tuan? Al-wahan. Maka sahabat Nabi SAW bertanya, apakah itu al-wahan ya Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW menjawab, al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rupanya tuan-tuan, cinta dunia dengan takut mati ni tuan-tuan, penyakit kan? Kita ingat biasa-biasa, kan? Rupanya cinta dunia, kan? Dengan sebab harta kita tak solat jemaah dekat surau masjid, kan? Dengan sebab anak isteri kita, kan? Dengan sebab harta kita tuan-tuan, kita tinggal perintah Allah. Kita tak kejar pengampunan Allah di bulan Ramadan ni tuan-tuan. Sebenarnya cinta dunia itu tuan-tuan penyakit. Maka tuan-tuan, satu lagi penyakit yang Nabi sebut dalam al-wahan ini tuan-tuan adalah takut mati. Mati ni tuan-tuan, kan? Kalau kita belajar hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan keimanan tentang qada dan qadar, kematian ni tuan-tuan, dia bersifat fix, dia tetap, dia tak berubah, kan? Kalau berubah tuan-tuan, berubah itu pun dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kan, sebab itu para ulama mengatakan, ketika engkau diberikan keberkatan umur, hadis-hadis Nabi yang menjanjikan tentang panjang umur, kan, ada hadis Nabi janji pada kita tentang panjang umur kalau kita sambung silaturahim. Sambung yang silaturahim yang terputus. Kalau dah memang elok tu namanya eratkan. Tapi kalau yang sambung ni maknanya yang dah putus, kan? Dengan adik-beradik dah lama tak bertegur, kan? Dengan makcik pakcik dah lama bergaduh, kan? Cari balik, minta maaf, kan? Walaupun kita betul, kita ngaku tak apalah cik, saya yang salah, kan? Tak apalah adik, saya yang salah, walaupun kita abang, kan? Kadang-kadang orang tu bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang mungkin masa kecil dia kurang kasih sayang, jadi sampai ke besar lah. Orang yang tak ada sesuatu, kan, orang yang tidak ada sesuatu tidak akan boleh memberikan sesuatu.
Orang tak ada duit, macam mana nak bagi duit? Dia tak ada duit, kan? Begitulah orang yang tidak pernah merasai kasih sayang. Dia tak ada kasih sayang dalam diri dia, macam mana dia nak bagi kasih sayang pada orang? Maka kita berikan dulu pada dia. Kan? Berikan dulu pada dia. Nanti dia dah ada, barulah dia akan beri pada kita. Jadi walaupun kita benar, tapi kita dulu hulur tangan, minta maaf, peluk dia, cium dia. Kan? Yang ada hubungan darah ni tuan-tuan, ini yang paling penting, kan? Maka tuan-tuan, kan, bila disebut tentang panjang umur, kan, menghubungkan silaturahim, Nabi SAW sebut dalam hadis akan dipanjangkan umur. Maka para ulama mensyarahkan hadis-hadis berkenaan panjang umur ni tuan-tuan, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan sebenarnya yang panjang itu bukan umur, tapi keberkatan umur itu dipanjangkan, dibesarkan, diluaskan. Kadang-kadang umurnya cuma 50 tahun, macam Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala, walaupun umurnya 50 tahun, tapi tuan-tuan, walaupun orangnya dah tak ada, tapi jariah ilmunya hingga sekarang. Sampai sekarang orang masih pakai lagi ilmu dia. Kan? Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan, walaupun dah tak ada, kan, tapi ilmunya masih dipakai sampai sekarang. Bahkan tuan-tuan, orang-orang biasa pun begitu. Kalau berkat ilmunya, hartanya, umurnya, maka kebaikannya akan bertambah banyak. Saya ada seorang pakcik itu tuan-tuan, kan? Pakcik saya lah, orang biasa, kan, bukan orang alim. Pergi masjid surau ni pergilah juga, tapi tak adalah orang kata kaki surau masjid yang memang kuat surau masjid, tak tuan-tuan, kan. Cuma dia jaga sembahyang lah, kan, asal azannya dia jaga sembahyang. Tapi tuan-tuan, kan, dia dengan mati ni tuan-tuan, dia tak pernah, mungkin saya rasa dia tak pernah takut kot. Sebabnya kadang-kadang dia bergurau dengan anak dia, kan. Memang daripada anak dia kecil sampailah anak dia besar, dia suka bergurau, tutup, dia baring, tutup dengan kain batik, kan. Dekat ruang tamu tu dia baring, kan. Kemudian dia ambil kain batik isterinya tu, kan, kain batik lepas tu, dia sarung badan dia, buat macam mayat tu, kan. Anak dia datang, kan. Isteri tegur lah, kan, kenapalah abang ni bergurau macam tu, kan. Gurau-gurau mati, kan. Maksudnya dia dengan mati tu dia suka, kan. Dia suka dengan mati, kan. Bicara bab mati ni dia suka sangat, kan. Maknanya dia tak adalah takut, kan, aku nak umur panjang, tak ada, kan. Memang dia suka cerita pasal mati. Kalau berlakon mati yang dia suka lah, kan. Maka tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan, pada hari kematian dia tuan-tuan, meninggalnya pada bulan Ramadan, pada hari Jumaat di bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, kan, Ramadan kita dah tahulah, kan. Hari Jumaat pun kita dah tahu, kan, diangkat azab kubur, kan. Meninggal pada waktu Ramadan, kan, dalam keadaan pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka, kan. Maka tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW sebut, kan, ada disebut berkenaan dengan Allah Ta'ala menyukai, mencintai orang yang suka pertemuan dengan Allah, kan. Orang yang suka bertemu dengan Allah, maknanya orang yang sukakan kematian, maka Allah pun akan suka dengan dia. Maknanya walaupun amal tu sikit, tapi kadang-kadang dengan sebab amal yang sedikit, maka Allah Ta'ala suka pada seseorang. Maka tuan-tuan, kita dalam bulan Ramadan berada di 10 akhir Ramadan ini tuan-tuan. Maka walaupun ada kaedah yang menyebut, kan, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam sebahagian kitab tasawuf ada disebut berkenaan dengan kalaulah hari pertama Ramadan itu bermula dengan sekian hari, maka Lailatul Qadarnya sekian hari.
Kalau mula dengan hari Khamis, nanti Lailatul Qadarnya 25. Kalau ikutkan malam tadi lah. Kan? Sebab hari itu mula hari Khamis, kan? Kemudian Lailatul Qadarnya kemungkinan besar adalah malam 25, maknanya malam tadi. Maka tuan-tuan, walaupun ada para ulama yang membuat ramalan begitu, kan? Bahkan berdasarkan pengalaman mereka sekalipun, tuan-tuan, tetapi kita tidak boleh menafikan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita untuk taharraw lailatul qadri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Bahkan tuan-tuan, dalam perbahasan para ulama, kan, bila kita dapat malam Lailatul Qadar, ada sebahagian ulama mengatakan makruh kita cerita pada orang, kan? Malam tadi aku dah dapat Lailatul Qadar, kan? Makruh kita cerita pada orang. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia akan menyebabkan orang lain tak semangat dah malam Belen tu. Contohlah dia dapat malam 23, Belen ada 7 hari lagi, kan? Belen ada 6 hari lagi. Maka tuan-tuan, bila orang tahu begitu, maka orang pun tak semangatlah nak ibadah, kan? Sedangkan Nabi suruh kita jaga 10 malam akhir ni. Maka tuan-tuan, kan, sekalipun kita sudah dapat Lailatul Qadar, cumanya tuan-tuan, orang yang dapat Lailatul Qadar ini, kan, biasanya lumrahnya tuan-tuan, dia akan menjadi orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dia jumpa Lailatul Qadar malam 23, maka malam 24 dan seterusnya dia tak jadi malas dah, kan? Dia akan terus tambah lagi. Maka tuan-tuan, gandaan pahala, kan, dan kelebihan-kelebihan Ramadan yang lain tuan-tuan masih ada pada malam yang berbagi. Dan tuan-tuan, bahkan kata para ulama, kata sebahagian ulama, kadang-kadang Lailatul Qadar itu berlaku bagi seseorang yang lain pada malam yang lain, tapi bagi orang yang lain Allah bagi pada malam yang lain. Maka tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala merahsiakan tarikh sebenar Lailatul Qadar, kerana banyak hikmah yang kita tak tahu. Maka tuan-tuan, kita sebagai hamba, sebagai umat baginda Nabi SAW, Nabi SAW arahkan pada kita kejar 10 malam terakhir. Maka tuan-tuan, kita kejar semua sekali, kan? Mungkin ada malam-malam tertentu itu, kan, mungkin lebih sedikit, tapi malam-malam yang lain tuan-tuan, kan, jangan kita abaikan. Kemudian tuan-tuan, tak lama lagi nak raya, kan, nak raya, kan. Kita akan dengar hadis Nabi SAW berkenaan dengan man qama lailatayil idaini, siapa yang mendirikan 2 malam hari raya. Maksudnya dalam 2 malam hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha, 2 malam ni tuan-tuan, dia beribadah kepada Allah. Dia hidupkan malam, berqiyamul lail, kan, dengan macam-macam ibadah, dengan Qurannya, dengan zikirnya, dengan solat malamnya, kan tuan-tuan. Maka, kan, muhtasiban lillah, dalam keadaan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, lam yamutu qulubuhu, tidak akan mati hatinya. Bila tuan-tuan? Yauma tamutul qulub, ketika hati manusia mati. Hati manusia ni mati bila tuan-tuan, kan? Ketika orang sibuk berhari raya, kan? Ketika orang melupakan Allah tapi dia tak lupakan Allah. Maka tuan-tuan, hadis ni sebenarnya tuan-tuan, kan, hadis ini statusnya dhaif, kan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabari. Ibnu Majah dan kemudian satu lagi, maaf lupa dah, kan, saya tak ingat. Maknanya hadis ni tuan-tuan, kan, biasa kita dengar. Cumanya tuan-tuan,
kita nak kena tahu statusnya. Kadang-kadang begitulah sebabnya, kan? Bila kita tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu', maka kita akan dapat utamakan amalan yang utama. Amalan yang utama. Cuma kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini walaupun dhaif, maka tuan-tuan, boleh diamalkan untuk memberikan kita semangat beramal. Kita dengar hadis ni, maka kita semangat nak bangun malam. Kita dengar hadis ni tuan-tuan, maka kita semangat nak baca Quran lebih pada malam tu. Kerana memang pada dasarnya malam raya ni tuan-tuan, orang yang qiyamul lail tu tak ramai. Kalau qiyamul lail tu ramai. Kan? Qiyamul lail ramai kan? Kan? Yang main mercun ramai, yang lawan meriam ramai kan? Apa lagi tuan-tuan? Kan? Yang shopping kan? Kat Sungai Besar tuan-tuan. Kan? Pergi malam raya. Pukul 2 pagi ada orang borong kuih lagi tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan pergilah. Kan? Kalau tak nak hidupkan malam kan? Kan? Maknanya makin malam, makin nak ke pagi, makin murah. Kan? Itu yang bekerja kat Sungai Besar tu kan. Jadi maknanya tuan-tuan kan, malam itu tu, malam raya ni tuan-tuan, orang sibuk dengan selain Allah, sibuk dengan makhluk. Tapi ketika itu kalau ada hamba-hamba Allah yang sibuk, masih sibuk dengan Allah Ta'ala, tak mustahil Allah Ta'ala pandang hamba ni tadi berbanding dengan hamba yang lain. Kemudian tuan-tuan, dalam Syawal kan, kita disunatkan untuk berpuasa 6 kan. Sebagaimana sabdaan baginda Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kan. Siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana, adalah dia itu kasiyamid dahri, seperti puasa setahun. Jadi tuan-tuan kan, puasanya seperti setahun. Kenapa tuan-tuan? Kerana 1 hari kan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu amal baik, maka Allah Subhanahu wa taala berikan padanya 10 kali gandaan. Asyru amsalihah, 10 kali gandaan. Maka bila kita puasa sebulan Ramadan, pahalanya menyamai 10 bulan. Kemudian 6 hari tuan-tuan, kan, kali dengan 10, sama dengan berapa dek? Sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60 kan? 60 bersamaan dengan berapa bulan? Bersamaan dengan 2 bulan. 2 bulan campur 10 bulan, 12 bulan, setahun. Maka sebab itu Nabi sebut kana kasiyamid dahri, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Untungnya umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu tuan-tuan tak dapat kelebihan macam tu kan. Satu amalan ganda 10 kan. Kita tuan-tuan dapat. Katakanlah tuan-tuan kan, daripada akil baligh, daripada kita baligh umur 15 tahun kan, ataupun awal ataupun maknanya ataupun lebih awal, maka tuan-tuan daripada baligh sampai sekarang, kalau kita tak pernah tinggal puasa 6, seolah-olah macam puasa seumur hidup pahalanya. Untung ke tak untung tuan? Untung kan. Maka tuan-tuan kan, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan bahawa puasa 6 itu hukumnya sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kenapa tuan-tuan? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam kan sangat memberatkan kan, puasa 6. Maka tuan-tuan kan, di samping kita puasa sebulan raya 30 hari. Orang Melayu rayanya lama tu kan, 30 hari kan. Jangan terlajak sudah kan. Telajak bulan seterusnya kan.
Maka tuan-tuan, maka dalam sebulan tuan-tuan, katakanlah 30 hari, kita ambil 6 hari, maknanya kita masih lagi beraya 24 hari. Maknanya tak rugi tuan-tuan kan. Kemudian tuan-tuan, dalam keadaan sekarang ini tuan-tuan kan, dalam keadaan setiap zaman itu ada cabarannya. Zaman Nabi ada cabarannya, zaman Khulafaur Rasyidin ada cabarannya kan? Zaman Sayyidina Abu Bakar kan, cabarannya orang murtad, tinggalkan agama kan? Orang tak nak bayar zakat kan? Itu zaman cabaran Sayyidina Abu Bakar. Zaman khalifah yang 3 lagi pun begitu, macam-macam cabarannya. Kemudian zaman Abbasiyah kan pun ada cabarannya kan, cabaran akidah kan. Kemudian zaman seterusnya kan, Umawi, Abbasiyah dan seterusnya, sampailah pada Utsmaniyah kan. Cabaran-cabaran itu sentiasa ada, sehinggalah pada zaman kita tuan-tuan, cabaran menjadi seorang muslim ini sentiasa ada. Maka tuan-tuan, kita nak dapat kekuatan menjadi orang Islam yang sebenar ini bagaimana tuan-tuan? Sebabnya tuan-tuan, ada orang semangat Islamnya ni kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Kan? Kadang-kadang dia rajin datang masjid, datang surau. Kadang-kadang ada waktu layu tak datang. Kan? Kadang-kadang rajin duduk kuliah, ada waktu tak rajin. Maka tuan-tuan, macam mana kita nak datangkan perasaan ataupun semangat terhadap beramal dengan agama ni tuan-tuan? Jawapannya adalah dengan ilmu. Maka tuan-tuan, dengan ilmu dan suasana. Kalau ada ilmu sahaja, tak ada suasana, maka tuan-tuan, kita akan jadi orang yang banyak ilmu tapi malas beramal. Kenapa tak beramal kan? Kenapa tak tak rajin baca Quran kan? Sebab tak ada suasana kan? Suasana baca Quran ni di mana tuan-tuan? Suasana baca Quran ini ada dalam majlis-majlis bacaan Quran, kelas-kelas tajwid di surau masjid kan. Maka tuan-tuan kan, mendengar hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan membaca Quran kan, kelebihan suratul Mulk pada waktu malam kan, selamat daripada azab kubur kan, kelebihan membaca 100 ayat Quran pada waktu malam kan. Allah tulis sebagai orang-orang yang az-zakirin, orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan kan, orang yang tak tinggal baca ayat Quran 100 ayat setiap malam, maka bila mati tuan-tuan, Allah tulis dia sebagai az-zakirin. Az-zakirin ni tuan-tuan, orang yang, kalau dalam hadis Nabi sebut, orang yang mayatnya tak reput. Mayatnya tak reput kan. Orang yang sentiasa ingat pada Allah setiap saat keadaan kan. Nampak kelebihannya tuan-tuan, maka kita akan semangat kan. Kita akan semangat kan. Kemudian tuan-tuan, zaman sekarang tuan-tuan, kita tengok dalam media sosial tuan-tuan kan, orang kan, bila kita tengok kan, macam-macam masalah masyarakat, puncanya daripada mana tuan-tuan? Puncanya adalah ilmu juga kan. Ilmu kurang, kemudian suasana tak ada. Maka tuan-tuan, kita sebagai orang masjid, orang surau ni tuan-tuan, kita kena bawa suasana yang ada di masjid, di surau ni balik ke rumah. Bawa ke rumah. Di surau masjid ada suasana apa tuan-tuan? Ada suasana dakwah, ajak orang pada kebaikan. Balik rumah, kita ajak anak isteri kita buat baik kan. Ajak baca Quran malam-malam, baca surah Mulk kan. Ajak baca hadis Nabi kan. Mungkin kita nak keluar 3 hari macam saudara kita, macam jemaahnya datang surau ni, tak larat tuan-tuan kan. Ada sebahagian kita larat, ada sebahagian tak larat kan. Ada macam-macam sebab lah kan. Maka tuan-tuan kan, kita ambillah satu kan,
amalan kan yang ada di masjid ni tuan-tuan kan, antaranya amalan membaca hadis Nabi SAW di rumah. Maka tuan-tuan, kita belilah apa-apa kitab hadis yang ada autoriti kan. Nak pakai kitab Mustika Hadis yang dikeluarkan oleh kementerian boleh kan. Nak pakai kitab hadis 40 Imam An-Nawawi boleh kan. Nak baca kitab yang dikarang oleh yang kita sebut kitab Muntakhab Ahadis yang biasa jamaah tabligh pakai tu kan. Kitab hadis-hadis pilihan yang itu dah ditapis-tapis dah kan. Maka tuan-tuan kan, nak baca kitab Fadilat Amal pun boleh kan. Yang penting dalam rumah kita tu tuan-tuan, biar ada bacaan hadis Nabi SAW. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang kita nak nasihat orang tak larat kan. Kalau nasihat sekali dengar tak apa kan. Tapi kalau nasihat banyak kali tak dengar, nak marah boleh tuan-tuan, tak boleh kan. Nanti jadi gaduh kan. Jadi caranya macam mana tuan-tuan? Perdengarkan hadis Nabi SAW dalam rumah kita kan. Baca saja Melayunya pun tak apa tuan-tuan kan. Kemudian para ulama mengatakan bahawa kan, orang yang 3 hari tidak mendengar bacaan hadis Nabi SAW, hatinya berisiko menjadi keras kan? Kalau kita nak lembutkan hati orang lain, hati orang yang ada dalam rumah gitu tuan-tuan, kita bacakan hadis Nabi SAW kan. Lepas sembahyang Isyak ataupun sebelum tidur malam kan, panggil anaknya kan. Anaknya seorang, 2 orang, panggil, baca dulu. Ataupun dengan isteri kan, kita baca hadis Nabi dulu, yang kita baca dulu 5 minit kan. Dah baca tu, pergilah nak pergi mana kan, nak tidur ke, nak sarapan ke kan. Maknanya tuan-tuan, biar dalam suasana masjid tu tuan-tuan kita bawa dalam rumah kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila agama itu mati dalam rumah kita tuan-tuan, nanti dalam rumah kita tuan-tuan akan lahirnya macam-macam masalah. Masalah yang kadang-kadang kita tak terbayang kan. Kenapa jadi macam tu kan? Kenapa jadi kan? Maknanya tuan-tuan, bila kita ada bawa amalan yang ada dalam masjid, dalam surau, kita bawa ke rumah, maka tuan-tuan, nanti amalan itu akan menjadi hidupnya rumah kita dengan Islam, dengan agama. Maka tuan-tuan, suasana itu tuan-tuan penting. Kenapa tuan-tuan? Kerana hati manusia ni tuan-tuan kan akan terkesan dengan suasana kan. Maka tuan-tuan, di bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah menjanjikan pahala yang sangat banyak. Kemudian dengan kelepasan daripada api neraka. Maka tuan-tuan, kita jadikan Ramadan pada kali ini tuan-tuan sebagai titik permulaan untuk kita membuat perubahan besar dalam kehidupan kita. Maka tuan-tuan, bila keluarga jadi baik tuan-tuan, orang kan pening, kenapa ekonomi kita tak berubah-berubah. Kita tuan-tuan, dekat Malaysia ni tuan-tuan, ekonomi kita maju ke mundur dengan bangsa lain kan? Tuan-tuan sendiri boleh buat menjawabnya kan. Dalam bab politik tuan-tuan kan, bukan bab politik tak kan, kita nak buka minda kan. Agak-agak tuan-tuan tengok orang berbahas dekat parlimen tu tuan-tuan, tuan-tuan pening tu tuan-tuan makin tenang. Kalau tuan-tuan tenang, maknanya tuan-tuan 2 kali 5 juga lah kan. Tapi kalau tuan-tuan rasa serabut tuan-tuan kan, maknanya ada something pada kita punya masyarakat Islam. Sedangkan tuan-tuan, orang Palestin yang ditindas, negara-negara Arab yang dengan kebangkitan Arabnya yang menyebabkan pemimpin asalnya jatuh, kemudian keadaan bukan semakin baik menjadi semakin buruk. Mereka sangat mengharapkan negara-negara Islam yang masih aman seperti kita untuk melakukan sesuatu, menyelamatkan Islam. Tapi tuan-tuan, kalau kita masih tidur, masih sambil lewa, masih lagi cinta dunia, masih lagi takut mati, maka tuan-tuan, kita akan menerima nasib yang sama. Maka sebab itu tuan-tuan,
buka minda kita, buka hati kita tuan-tuan, kita cari jalan. Macam mana kita nak mulakan tuan-tuan, perbaiki ekonomi kita, perbaiki politik kita dengan cara macam mana tuan-tuan? Dengan cara kenapa politik ekonomi tuan-tuan? Sebab dalam ingat hadis Nabi tentang 3 orang yang Allah campak dalam neraka kerana tidak ikhlas. Pertama, ulama tak ikhlas masuk neraka kan. Bagi ceramah hari-hari rupanya tak ikhlas. Contohlah kan. Doakanlah saya. Kan. Yang kuat bagi derma tuan-tuan, kan? Kuat bagi derma, ekonomi tuan-tuan kan. Tapi masuk neraka sebab tak ikhlas kan. Kemudian lagi tuan-tuan, yang berjihad kan. Berjihad ni tuan-tuan bermula dengan gerakan politik tuan-tuan. Kemudian nanti hujungnya peperangan kan. Sebab hak dengan batil ni tuan-tuan, dia tak akan berhenti tuan-tuan, dia akan berhentam sampailah kiamat. Maka tuan-tuan, tak ikhlas juga berjihad tuan-tuan, Allah masukkan dalam neraka. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Nabi cerita tentang ini tuan-tuan? Kerana 3 unsur ini tuan-tuan, unsur penting untuk menegakkan agama. Ekonomi, politik dengan pendidikan. Maka tuan-tuan, 3 ni tuan-tuan, kalau kita nak dia 3-3 ni jadi baik tuan-tuan, kita mesti mulakan pertama dengan diri kita. Yang kedua tuan-tuan, kita mula dekat rumah kita dulu. Mustahil pemimpin akan jadi baik kalau masyarakatnya tak baik. Sebab pemimpin tu lahirnya daripada masyarakat. Kalau tuan-tuan tengok pemimpinnya pelik-pelik, maknanya masyarakatnya pun pelik. Kemudian tuan-tuan, kalau masyarakatnya pelik, maknanya masyarakat itu dibentuk oleh keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat. Kalau masyarakatnya pelik, maka sebenarnya majoriti keluarga yang ada pun pelik. Tuan-tuan tak percaya, pergi dekat PAID, pergi dekat Jabatan Agama. Tahun ni berapa orang bercerai? Ramai tuan-tuan. Tengok tu serun kan. Bantu Timur cakap serun kan, seram kan. Kenapa tuan-tuan? Sebabnya macam tak masuk akal. Ribu-ribu kan bercerai. Baru setahun 2 kahwin. Kadang dah 50 tahun nikah, cerai juga. Maknanya tuan-tuan, ada something dalam keluarga Islam gitu tuan-tuan. Sepatutnya makin lama kenal makin cinta. Makin lama hidup makin sayang. Tapi sebaliknya. Maka tuan-tuan, perbaiki keluarga kita tuan-tuan. Nanti daripada diri kita yang dah baik, memang kita tak boleh klaim diri kita baik, tapi usaha membaikkan diri kita tuan-tuan akan berentetan dalam keluarga kita, dan keluarga kita akan jadi keluarga yang baik. Kemudian daripada keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Daripada masyarakat yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Sekarang ni tuan-tuan, jangan gaduh pasal beza pandangan. Takkan habis tuan-tuan, takkan sudah kan? Hempas kepala sampai pecah pun takkan habis. Selagi mana tuan-tuan tak ubah yang dekat rumah, tak ubah yang dekat hati kita tuan-tuan. Tuan-tuan tanya setiap orang tentang fardu ain. Tak payah yang fiqh tasawuf tuan-tuan, tanya yang tauhid saja tuan-tuan. Tanya yang tauhid saja. Tanya sifat wajib bagi Allah berapa? Ada yang tak boleh jawab, ada yang boleh jawab. Yang boleh jawab lancar, wujud, qidam, baqa'. Tanya wujud Allah tu macam mana? Kat situ mesti lagi makin sikit yang boleh jawab. Kenapa tuan? Sedangkan itu fardu ain. Kalau dia tidak kenal pada Allah, tidak kenal sifat Allah, macam mana takwa nak ada dalam hati? Tuan-tuan, orang yang kenal Allah nak tinggal maksiat ni tuan-tuan tak dipaksa-paksa kan? Dia nampak saja dia dah benci kan? Dia nampak saja walaupun dia seorang-seorang tengok handphone keluar iklan macam-macam, dia tak suka dah tuan-tuan kan? Tapi kalau iman belum mengenal Allah Ta'ala tuan-tuan dalam hati, maka tuan-tuan depan orang warok kan? Belakang orang ada iklan best ni, tekan lagi masuk, lagi tekan lagi kan, lagi tekan lagi, lama-lama macam-macam masalah ni. Jadi tuan-tuan kan, perbaiki daripada akarnya tuan-tuan, insya-Allah batangnya, rantingnya, daunnya, buahnya, bunganya semua akan jadi cantik. Maka daripada
rukun agama, tauhid, fiqh, tasawuf yang telah dibukukan oleh para ulama, itulah sebenarnya tafsiran kepada Al-Quran dan hadis. Yang kita dok canang, peganglah Quran hadis, peganglah Quran hadis. Sebenarnya ulama kita dah susun isi Quran hadis itu dalam 3 bidang ilmu: tauhid, fiqh, tasawuf. Kenapa disusun tuan-tuan? Supaya ada kaedah, supaya bila ada kaedah kita senang nak ajar pada anak-anak kita. Walaupun kita bukan ustaz, tapi kita boleh cerita dengan anak kita dalam bentuk yang mudah. Maka tuan-tuan, bila dijadikan budaya tuan-tuan, maka nanti masyarakatnya baik, keluarganya baik, masyarakatnya baik, pemimpinnya baik, negaranya baik. Negara yang baik ini tuan-tuan, kan, walau amana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman. Nak beriman macam mana tuan-tuan? Tanya Allah wujud tu macam mana pun tak boleh jawab. Nak kata beriman macam mana tuan-tuan? Beriman taklid, ikut-ikutan. Kenapa beriman? Mak ayah saya beriman, saya beriman, kan? Ustaz kata macam tu, saya ikutlah. No tuan-tuan, kan? Tauhid ni tuan-tuan, kalau orang tanya pada kita kenapa Allah tu satu, kita boleh jawab. Kenapa Allah itu tidak dua, tidak tiga, kita boleh jawab. Kenapa Allah itu tidak sama dengan makhluk, kita boleh jawab. Bukan dengan dalil Quran sahaja, dengan dalil akal pun kita boleh jawab. Ini tuan-tuan, kita kawan dengan Cina, dengan apa? Dengan orang bukan Islam, dengan India, bukan Islam lah. You sembah, you punya Tuhan tak ada, kan? You sembah tu depan tak ada Tuhan, kan? You punya Tuhan lemah lah, kan? Kita nak jawab pening tuan, kan? Kenapa tuan? Sebab tak mengaji, kan? Macam itukah yang dikata beriman? Macam itukah dikata beriman? Kalau itu pun sudah fail tuan-tuan, nak pergi pada takwa lagi jauh. Maka sebab itu tuan-tuan, orang beriman, orang bertakwa, Allah bukakan keberkatan langit dan bumi. Maka negara yang macam itu tuan-tuan menjadi negara yang sangat kuat, walaupun nampak biasa-biasa, walaupun dari sudut statistik ekonominya macam biasa-biasa, tapi kalau Allah dah mula buka keberkatan langit dan bumi tuan-tuan, tidak akan ada negara lain yang boleh meruntuhkan, kerana dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu tuan-tuan, kan, barulah kita akan boleh menjadi orang umat Islam yang berbaki ini, yang masih boleh diharap. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini tuan-tuan bermanfaat. Sekiranya ada salah kata, terlebih ambil masa, saya mohon maaf tuan-tuan. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.